wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu lagi pada malam ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bicarakan dalam sifat sangat kedekut, iaitu pada tajuk cinta pangkat dan kedudukan. Jadi masanya tuan-tuan, tak tahulah di Pulau Pinang SOP dia setengah jam, sini pun sama. Kau boleh sampai isyak? Tak boleh tak? Fleksibel. Yalah, maklum bila nak ambil permit polis tu kan, dia bagi setengah jam ya. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita akan tengok tajuk cinta pangkat dan kedudukan. Ini di antara ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan di tengah-tengah manusia, dan kadang-kala dengan berlakunya perebutan dalam soal mencari harta, dalam mencari pangkat, kedudukan dan sebagainya, manusia berdepan dengan pelbagai kemelut-kemelut yang berlaku. Kita lihat daripada sejarah kita tengok permulaan kehidupan manusia, iaitu ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Perebutan dalam soal mendapatkan sesuatu ini sudah bermula sejak manusia di awal-awal sejarah. Manusia itu diciptakan oleh Allah. Dalam peristiwa Habil dan juga Khabil, berlaku perebutan di kalangan adik-beradik. Padahal pada waktu itu kita dapati bahawa penduduk dunia ada lebih kurang 6 orang saja. Nabi Adam, isterinya Hawa, kemudian Habil, Khabil, dan juga bersama pasangan kembar masing-masing. Pasangan yang seorang yang kita dengar ni adalah bernama Iqlimah. Dia lebih cantik sikit. Saya pun tak perasan juga pasangan seorang lagi tu tak berapa segak tu nama apa. Pak orang selalu ingat yang segak-segak saja kan. Tak segak orang tak boleh ingat. Dalam kitab pun, kitab tafsir yang saya pernah baca, disebut tentang seorang kembar tu namanya Iqlimah yang cantik, yang takdirnya adik kepada Khabil. Tiap-tiap kali Hawa mengandungkan anak, lahir pada awal-awal itu semua kembar-kembar, sepasang laki-laki perempuan. Kemudian lagi keluar lagi beranak lagi laki-laki perempuan. Jadi nak kahwinkan pada ketika tu, dia kahwinkan di antara pasangan kembar itu, berkahwin bukan dengan adik perempuannya tetapi bersilang. Dia A kahwin dengan adik B, B kahwin dengan adik A. Jadi takdir Allah Subhanahu wa taala, walaupun datang daripada keturunan darah yang sama, pada ketika itu rupa paras pun berbeza dah. Jadi salah seorang tu, yang perempuan itu lebih cantik. Jadi mendatangkan rasa cemburu kepada yang dapat yang kurang cantik. Bukan hudur, saya rasa kurang cantik
Nak sebut huduh, kita pun tak tahu huduh ke tak. Tuan-tuan, buat huduh cantik ni, dia subjektif tau. Tuan-tuan tengok segak. Betul tak? Kau tanya balik tuan-tuan. Isteri tuan-tuan pakcik-pakcik ni segak tak? Mana boleh kata tak segak? Kan? Mesti kata segak. Tapi orang lain tengok, orang nanti kata apa? Segak apa? Hidung penyet. Dah kawan berkenan hak penyet. Macam tu juga. Kadang-kadang orang cemburu. Bini punya segak. Laki ya Rabbi. Muka pecah rumah. Kan? Kata macam tu. Dah. Kawan tu pecah rumah kata kita. Boleh jadi orang kata muka pecah rumah. Tapi hatinya ada taman. Kan? Dalam hati ada taman. Ayat-ayat orang lari lah. Ayat Instagram apa tak tahulah. Tapi dalam hati ada taman. Lemah lembut, budi bahasa. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita mau ke? Tak usah kata pasangan kita. Kita nak kahwinkan anak-anak kita dengan satu bakal pasangan hidup dia tu, muka segak tapi perangai huduh. Mau? Tentu kita tak mau. Jauh di sudut hati kita kata, baik cari hak tak apa segak sikit, tapi mau baik perangai. Kata kita lah. Tak nak bagi kat orang. Kan? Bila nak bagi kat kita, tak tentu lagi. Dia boleh kata apa pula tau. Tak apa, kita ambil dulu. Lepas tu kita didik. Ada pula ayat dia. Escape punya. Tang dia. Kan? Kadang-kadang saya teringat lagi orang kata apa. Saya teringat. Ada kawan kadang-kadang macam. Dia kata, Ustaz, saya ni kadang cemburu lah dengan geng Ustaz. Siapa? Dapat bini saya segak. Pasal apa? Loh. Kita pun tak fikir macam mana. Tengok ada rasa hati berkenan. Tak berkenan lah. Kalau nak kira segak, tengok lagi. Yang pula yang ni jenuh ligan. Dia ni Allah Ta'ala bagi. Ada orang cenderung macam ni. Tuan-tuan pergi tanya negro kat Afrika, kat Absyah tu, Ethiopia tu. Orang negro segak ke Melayu segak? Tanya negro tobat, dia kata negro lagi segak. Cuba tanya orang Kulim. Mana segak negro dengan orang Melayu? Orang Melayu? Ini dia maknanya kadang-kadang orang tak sama. Ada orang suka kulit cerah, ada orang suka hak gelap, ada orang suka tinggi, ada orang suka yang rendah. Ini semua kita kata memang Allah Ta'ala ciptakan naluri itu ada. Atas naluri pula lah. Bangsa pada hari ini, kalau kita tengok hari ini lah secara umumnya, orang berfikirlah, terutama makcik-makcik kan, untuk orang perempuan. Apa yang orang perempuan hari ini duk gila sangat? Bukan masuk gila yang jenis melelong jumpa tepi jalan tu. Minat sangat. Kalau orang perempuan, dia minat. Kalau saya teka lah, kalau salah minta maaf cik. Kan, dengan marah dia kata, Ustaz, lelaki mana tahu. Sebab yang duk lintas dekat iklan kita ke apa kan. Kalau orang perempuan, jenis make up cerah kulit. Dia. Kalau asal saya lah, jenis cerah kulit. Kan. Sagi pula, ramping. Hak gemuk. Kira kalau iklan hari ni kalau orang jual kereta lah. Orang bubuh gemuk ke gurih. Kan? Payah jumpa lah kalau kita naik kapal terbang. Kita jumpa pramugari tu main badan bulat-bulat gitu. Mau? Mereka kata memanglah Ustaz. Mana boleh ambil pramugari gemuk nanti kapal terbang berat. Pandai pula dah lepas reka. Tuan-tuan biasa jumpa tak pramugari atas kapal terbang tu? Pinggang saya 40. Makcik biasa tengok. Makcik kot 40. Melawak. Jangan marah. Saya biasa naik satu kapal terbang. Kan? Dia tukar awalnya sampai dekat UAE tu. Nak mai ke Australia ni. Dia singgah Malaysia. Tapi bukan Emirates dah. Tapi atas tiket Emirates. Bila kita tukar tiket, dia panggil transfer tiket tu dekat airport. Tengok-tengok nama kapal terbang lain. Naik Virgin Island. Naik Virgin Island pramugari bulat-bulat. Dan pramugari dia umur 50. Dia lebih kurang macam Air Asia Malaysia. Dia punya syarikat penerbangan murah ni. Dia ambil hak lelaki-lelaki pun lebih kurang saya kan. Orang tengok pun tak macam pramugara. Bulat-bulat semua. Tapi lebih bagus.
Itu seumur hidup jumpa pramugari yang bulat-bulat ni. Kan? Kalau naik Sri Lanka, semua nampak perut. Kita nak pergi umrah. Mereka duk pakai sari dengan perut duk melintas depan kita. Kan? Mereka kata rezeki Ustaz. Rezeki. Semua kira belah masuk ya. Nak cerita apa? Manusia ada naluri. Sebab tu zaman Nabi Adam berkelahi dah kerana berebut perempuan. Ini tuan-tuan tak boleh kata apa kalau kita tengok berlaku pada hari ini. Pada masa tu pilihan tak banyak. Kena kahwin dengan adik dia. Tak ada pilihan lah. Kita hari ini ni dalam pilihan banyak pun bergaduh. Kan? Sampai ke tahap berbunuh-bunuhan. Dan inilah pembunuhan pertama yang berlaku dalam sejarah umat manusia. Abang atau adik ni bunuh saudara sedaging dia. Baru duk 6 orang pun berkelahi dah. Kalau duk 60 orang, 600 orang, 6,000 orang, juta dan sebagainya tak berkelahi, ini satu kepelikan. Maka sebab itu, kadang-kadang manusia dalam nak memiliki sesuatu sejak sejarah kehidupan manusia sekali, yang pertama dia kata, dosa yang pertama berlaku kerana berebut mencari kedudukan. Tapi bila pilihan banyak, pilihan banyak dia jadi banding pula. Banding pula. Dia ni banyak, ni kedudukan saya macam ni, patutnya saya layak lagi yang atas lagi. Allahu Akbar. Tak sudah. Ya, dia panggil hubur ru'asah, nak jadi ketua, teringin nak jadi ketua. Kadang kita tengok sampai berlaku rasuah, berlaku fitnah dan sebagainya. Kerana apa? Kerana nak lebih, nak memiliki. Orang bila ada duit, dia gila cari kuasa. Orang yang tak ada duit, ada kuasa, dia gila cari duit. Baru jadi pegawai immigration, sudah gila nak cari duit, kena tangkap je tak baru ni. Pakai kereta Audi, Mustang, apa-apa tu. Kan? Pasal apa? Kedudukan dia ada, peluang dia ada, lalu dia buat cari duit pula. Orang yang ada duit, dia beli pengaruh. Ya, dengan tujuan supaya orang berikan sokongan kepada dia. Ini berlaku banyak dalam peristiwa-peristiwa yang kita pernah tengok ataupun yang pernah kita alami sendiri dalam hidup kita. Maka cinta, pangkat dan kedudukan ini menyebabkan seseorang berupaya untuk memperolehinya dengan pelbagai cara, meskipun ianya bercanggah dengan nilai-nilai murni ajaran Islam. Sebab tu mereka kadang-kadang buat benda yang haram. Kita senang sebut, mereka buat benda yang haram. Kadang cara haram tu macam mana? Kadang dengan rasuah. Kadang yang kedua dengan menipu. Kan? Menipu. Kadang dengan apa lagi? Fitnah. Kadang dengan pembunuhan. Kadang dengan benda-benda syirik. Nak bagi orang suka kat dia, nak bagi apa-apa semua, dia pergi jumpa bomo. Bomo persembok. Orang tengok dia berkenan. Kadang dia meniaga. Cara meniaga. Buat apa? Pelari. Kan? Buat pelari. Meniaga ikan ke, meniaga apa. Dia buat pelari, bubuh lantung. Jadi, laku barang dia. Kadang-kadang, nak peroleh kedudukan, rasa terancam dengan rezeki orang lain. Kedai dia laku, kedai kita tak laku. Okey, sahat. Aku pergi buat macam-macam. Pergi buat supaya orang lalu, kedai tak nampak. Orang pun telefon, hang ni sampai seminggu tak ke kedai. Tak ke kedai apa? Kami duduk ada di kedai, tak ada siapa mai pun. Nampak? Ini kita duduk dengar selalu dah. Kadang-kadang buat macam-macam. Benda sihir, benda apa. Bubuh dalam kedai dengan tujuan nak melariskan jualan dia. Kadang ada yang nak melariskan jualan menggunakan cara-cara yang terkeluar daripada batas-batas agama. Macam mana? Adakah patut kita baca dalam surah Ahzab, tempat basuh kereta, ya, digajikannya di Taiwan, saya baca, digajikan perempuan-perempuan yang berpakaian tidak senonoh untuk jadi tukang basuh kereta. Hang nak pergi basuh kereta kan nak basuh mata. Kan? Kalau yang saya baca di Taiwan tu, untuk melariskan dia ni, dia pakai apa? Dia pakai perempuan yang macam duduk tepi pantai tu. Basuh kereta kita. Kalau ada kat belah ni, tak tahulah.
Tuan-tuan, macam-macam cara. Kadang-kadang kita kata apa? Itu yang teruk. Yang tak teruk pun dia guna juga. Kadang kita masuk kedai makan. Kan? Kita masuk kedai makan, baru balik daripada masjid lepas kuliah Ustaz Rizal ya. Duduk-duduk. Habis haji nak makan apa? Dia bunyi gitu. Terus. Ni, tadi daripada cicak kobeng, terus jadi hak hogan. Abang Haji duduk di rumah pun panggil Tok Wahang. Ni salah mati juga. Tok Wahang, Pak Hang. Mai kat sana Abang Haji. Kan Abang dia bunyi dia punya tu. Idgham dia lebih kan. Asal tu nak order nasi goreng ya. Terus siakap. Makcik pesan tadi suruh beli nasi goreng belacan. Tengok apa abang beli hari ni. Siakap semua ni 3 rasa Makan sudahlah. Orang tu pun orang beli mujuk ni bagi elok pun komplain. Dia tak tahu cerita sebenar. Jaga-jaga makcik. Kalau buat balik siakap 3 rasa tu, beringatlah. Malah ni dia pakai tepi lah. Bahaya. Kan? Tak. Maksudnya apa? Kadang-kadang yang sekecil-kecil itu, dia buat suara manja. Kadang digunakan apa kat sini. Kadang dengan jalan yang halal. Kalau beli barang ni dapat free gift, hadiah. Kadang dengan jalan halal. Kadang dengan jalan yang haram. Kadang beli yang ni, resit buah lentung. Ada apa? Dia panggil cabutan betuah. Kereta Ferrari. Kan? Kita pun nak beli RM50 ya. Tapi syarat dia tu, 100 baru boleh. Gagah juga beli bagi cukup 100. Lepas tu duduk cek pula kat handphone tu. Tak cukup lagi, RM15 lagi. Apa dia ni? Tengok-tengok. Benda tak berkenan pun kita beli. Kadang kita terperangkap. Dengan kaedah. Tak sedar kita kadang-kadang tuan. Kegilaan kita nak mencapai sesuatu perkara. Sebab tu, kadang manusia, kan. Saya pergi tengok tanah tadi. Kan. Pergi tengok tanah. Saya main pergi ikut alok bongsu tadi. Sampai-sampai ayat, Ya Rabbi, hujan. Memang hapus jalan lah. Nasib baik jumpa dengan orang kampung. Budak muda dia kata, pakcik ikut saya. Ikut kok ban. Masuk kok ban mana. Sampai juga kok belah hijau. Pergi tengok satu tanah. Kawan bawa. Mula-mula jumpa dengan jiran sebelah. Dan pun teringin nak jumpa jiran. Awal-awal jiran tu cakap apa? Dia kata, tanah yang tuan semua beli ni, dia kata silap-silap dia kata kebun getah saya, kolam ikan yang saya buat ni, dia kata silap-silap masuk dalam tanah tuan apa? Silap-silap. Saya rasa dia tak silap. Dia buat silap awal lagi. Kalau dia tak pernah ukur, dia tak akan berani cakap benda macam tu sebab dia tak tahu. Tapi bila ada orang pergi beli, kan? Rupa-rupanya dia ni mungkin 5-6 pokok kolam ke apa ke, mungkin masuk dalam tanah hampa kot. Tak silap saya lah, tak silap dah, dia buat silap. Kadang-kadang manusia dalam nak mencari rezeki tamak ni. Kita kan, contohlah tuan-tuan ada tanah sini. Tuan-tuan nak buat kolam, agak-agak tang ujung tu kot. Tapi tak berani nak kata ni. Kita hanjak pergi tempat lain kalau kita ni orang yang nak cari yang halal. Sebab dalam hadis Nabi sebut talabul halal faridah, mencari yang halal tu wajib. Tengok-tengok cara ni, perangan-perangan ni boleh jadi kok belah sana tanam pokok lain. Kok belah ni sana getah, sini kelapa sawit. Atau hutan, sana ada getah, sini hutan. Agak-agak dia, kalau lepas tang situ, lagi kita henjak lah 10 kaki ke dalam. Sebab ada orang kadang-kadang dia tanam tak sampai. Supaya tujuan dia tak masuk tanah orang. Ada orang bagus macam tu. Ada saya jumpa tuan tanah kadang-kadang dia kata apa? Kalau encik tengok, ustaz tengok pokok tu dia 5 kaki tau daripada peranggan. Saja saya tanam dia ke dalam sebab saya tak suka masuk tanah orang. Ada kita jumpa macam tu. Ada yang 5 kaki masuk tanah orang. Pasal apa? Kadang manusia ketamakan di dalam ni, dia buat satu benda. Padahal kita dalam agama ni, Allah Ta'ala ajak kita melalui lidah Nabi. Nabi kata, hendaklah kamu berhati-hati, jangan terjebak dalam perkara haram. Kerana di antaranya bainaha umurun mutasyabihat. Kadang-kadang ada benda yang
syubhat yang maksudnya yang masih samar-samar. Kan? Samar-samar macam mana? Orang bela kambing, dia tak boleh biar lepas kambing dia masuk dalam kebun orang lain. Walaupun dia kata Allah masuk hutan lepa ya, makan daun pucuk hutan. Tak. Makan pucuk hutan kita kena pergi habaq. Ni tuan kebun kelapa sawit, saya bela lembu. Kalau lembu saya masuk dalam kebun tuan ni makan pucuk paku ke apa ke, saya minta halal lah. Kena macam tu. Bukan boleh lepas biar makan pucuk paku pun kira. Oh. Tak boleh, pasal dalam hadis Nabi kata macam orang membela masuk dalam tanah orang lain, makan daripada pokok orang lain. Pokok paku ke, pokok apa walaupun tak berguna pada pandangan kita, itu milik orang lain. Kan? Allah ajak kita tahu mana? Nuh hampa pergi Mekah, itu namanya tanah haram, buat balik pasyak pun kena. Allah ajak kita dalam ibadat kita yang utama, besar sekali ni haji. Kan hampa kena bayar dam, pasal apa? Takut terbawa balik pasyak. Tambah kalau hampir ambil melontak tu, buat balik. Pasal apa? Nak buat cendera mata. Kadang ada orang buat balik batu-batu yang diambil di tanah haram ni, nak buat cendera mata. Benda ni bukan boleh. Syariat kata tak boleh. Bila orang tu faham halal dan haram, tak boleh. Kita tetap tak boleh. Sebab itu, pernah Imam Malik, selama berapa tahun dia tak makan kambing, ya, di Madinah, kerana ada seorang tu, dia bela kambing, dibagi makan daripada tumbuhan yang tumbuh di tanah orang lain. Perkara tu Imam Malik tahu. Jadi Imam Malik tak makan kambing selama berapa tahun. Kenapa? Kerana tak mau dia juga terlibat memakan ataupun daripada benih kambing ini. Lepas berapa tahun ikut kaedah dia, barulah suci balik keturunan kambing tu. Tuan-tuan bayang baik tu. Itu bukan kambing dia, kambing orang lain. Kambing orang lain makan kebun orang lain, bukan kebun dia pun. Tapi aku tahu sebab kambing ni dia bukan kenal. Ini dia beradik kita dah, dia kira kalau hak jantan dia berkenan. Kami orang lain ke apa kan, dia tak kira dah. Jadi dia takut benih daripada kambing tadi ni tersebar kepada kambing orang lain. Selama berapa tahun dia tak makan daging kambing. Tengok warak tak waraknya, ya, ulama-ulama mazhab kita. Lepas tu kita nak pergi kata mereka ni tak ikut syariat, tak ikut sunnah ke apa ke. Cermin diri hang dulu. Kadang-kadang kita hari ni nak cerca ulama dulu, kita makan hari ni pun tak jaga. Pernah saya munakasyah dengan seorang tuan guru arwah dah. Bincang, kami terbincang lah, dia dengar. Dia tak campur, tapi kita bincang dengan kawan ni. Dengar kata, kita orang bela ayam lah ni, kalau nak bagi ayam telur ni, mereka nak bagi cerita pasal ayam pencin. Pasal apa ayam pencin murah? Alah, ayam pencin dah konden lah, tu mereka jual murah. Ayam pasal malam kan, ayam pencin. Pasal apa? Dia duk telur banyak. Tulang dia pun kadang-kadang rapuh dah. Dia pun tak cukup kalsium. Kau ni kata, tak. Mereka bagi makan kalsium. Makan kalsium macam mana? Tak, mereka bagi makan kalsium bubuh dalam dedak. Daripada sudut kita, orang awam boleh makan. Tapi ada orang tu sebut, tulang apa mereka pakai? Dia kata, kalau mai dedak tu daripada negeri Cina ke Siam, tulang apa? Bunyi gutu je Tok Guru dengar. Dia pun tak kata apa. Tapi saya pergi raya rumah dia, tengok buah lampiri ni akui. Ada bahulu satu, apa samprit, apa semua. Sikit dia ada 5-6 ketui. Tuan-tuan mesti fikir, kedekutnya. Tak. Kan? Saya pun tak kata apa. Saya tengok, kami pun nak ambil, tak ambil sama banyak. Aku sikit ya. Tengok, ambil satu makan. Lepas tu dia bunyi. Dia kata tahun ni tak boleh buat kuih banyak. Saya tanya pasal apa tak boleh buat kuih banyak. Mu lah dia kata. Salah saya. Mu lah dia kata, mu punya pasal lah ni. Saya pun diam. Lagu mana tu? Kan kita tanya. Mu ingat mu cerita itu? Mu cerita hari tu, mu kata ayam duk makan tulang macam-macam. Tu
Itulah aku buat kuih kali ni. Semua pakai telur ayam kampung. Aku belah sendiri. Aku tak beli telur ayam kedai. Sejak mu kata hari tu. Saya bedai serupa ya. Nak cerita dia kadang-kadang orang jaga. Duk mengajar apa tauhid apa semua tu, dia kata nak menjadi, kalau mengaji ni sampai ke martabat iman dipanggil insan kamil. Insan kamil ni kira lebih tinggi lah amalan dia macam ni. Dia kata nak jadi insan kamil ni, dia kata kena jaga makan, kena jaga apa. Dia sendiri kata saya pun tak larat. Dia kata nak jaga hari ni. Saya tak boleh lah beramal dengan amalan yang Tok Guru bagi ni. Adalah wirid-wirid dia. Pasal apa? Tak layak. Diri saya tak suci lah. Pasal apa? Makan tak boleh nak jaga. Kan pi rumahmu, dia kata, mu jamu makan kutia, aku makan kutia, dia kata. Minyak ke macam mana ke, aku dah tak larat jaga dah, dia kata. Dia sendiri kata macam tu, kita tak rasa apa pun. Kan? Dia cakap, makna orang kalau nak jaga ni tuan-tuan, apa yang tahu tu? Dia kata, kita ni tak layak dah mengaji kitab ni. Pasal apa? Makan kita pun. Boleh ngaji lah, dia kata. Mengaji ni bukan nak pergi riwayat kat orang. Supaya mu duduk pergi ngajar tempat tu, dia kata. Bukan nak pergi riwayat, lagi nampak mu syarah hebat. Mu pergi ngaji tu nak jaga diri sendiri. Tahun tu makan kuih sikit ya. Boleh makan samprit satu ya. Kan? Tu Tok Guru macam tu. Hak bukan samprit, hak jin aprit pun ada. Kadang kita tengok cari menipu lah apa semua. Orang dah tak peduli lah ni. Banyak. Kita hari ni minta Allah bagi kekuatan, bagi kesedaran ya. Rasa nak jaga kesucian makan minum kita, kesucian makan pakai yang masuk dalam mulut anak bini kita ni. Kan? Kadang orang kata, Ustaz, pasal apa Ustaz pergi mengajar? Dia kata yang ni yang saya reti buat. Padahal ada lah kerja-kerja lain kita buat. Sekarang kita nak jawab kat orang, pasal apa Ustaz dia kata? Dia kata, ni Ustaz lah ni kira duk ligan sampul lah no. Tengok mulut no. Saya kata, awak hampa tak pergi. Kan? Kadang-kadang benda macam ni bersih lagi. Pasal apa? Dia atas ikhlas kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita meniaga ke apa ke, yang ni nak kena jaga timbangan, sukatan, kerja dengan orang waktu. Saya tak kerja pejabat. Waktu kerja pejabat, saya tengah-tengah duk buat kerja pejabat. Buka-buka main game Ustaz. Kadang-kadang buka kat komputer sementara nak keluar file tu, buat lambat dengan file ni. Tahu? Nak download, tengok solitaire. Kan? Tengok lagi pula. Apa-apa lagi game bubble apa. Kan? Tuan-tuan bagus saya tahu. Kan? Tengok main lagi tengok. Jangan kata macam tu. Mana Ustaz tahu? Kadang saya duk pergi klinik ni duk beratok tu tengok kadang-kadang bukan yang muda. Hak muda macam pakcik-pakcik ni, tuan-tuan ni. Muda teratu pun duk main ni. Klik. Bukan orang tambah sejahtera dah. Orang tambah sejahtera dia buka Holy Quran. Kan? Bukan nak kata benda tu, tapi nak cerita dah jadi gitu. Oh, jangan Kan? Jadi kita kadang-kadang meniaga, jujur betul Nabi kata masuk dalam syurga dengan aku. Kan? Kalau kerja cukup payah, kalau tambah-tambah gaji kita dibayar oleh orang lain. Kan? Kadang-kadang ada waktu dia main macam ni, Allahu Akbar kan. Kadang-kadang tak usah kata banyak, kita muhung kata kita sakit ya. Alami cuti tahun tak apa. Tapi kalau beli MC, pergi klinik mana? 2 hari. Lepas tu klinik abang 20. 2 hari 20. Tak 20 ya, 50 ke apa ke. Dia main urat, lepas naik urat balok. Ada klinik yang memang jual MC macam tu. Kulim tak ada, Penang banyak. Kan? Tak pergi kerja. Macam tu macam mana? Itu kata manusia, kadang-kadang dia nak apa? Dalam dia nak mencari sesuatu dalam kehidupan, kadang-kadang apa yang dia buat tu bercanggah dengan nilai murni. Kan? Maka Nabi SAW bersabda, perumpamaan seorang yang haus harta
Dan kekuasaan adalah lebih berbahaya terhadap agamanya daripada 2 ekor serigala yang sedang kelaparan terhadap ternakan kambing. Kan? Sebab kambing ni habis sangat dia makan kambing tu ya. Serigala berebut makan kambing. Kadang dia nak makan kambing, dia berebut sama dia cakap luka gitu binatang. Tapi manusia kadang-kadang untuk dia nak cari kesenangan tu, dibuatnya bermacam-macam cara sehingga merosakkan orang lain. Yang kesannya lebih besar, yang kesannya panjang, mungkin fitnah satu orang tu. Dan fitnah tu berterusan. Serigala dia makan berkali, cakap nampak parut. Habis sangat dia ligat-ligat, kawan dia lari. Tapi manusia ni kadang-kadang mewarisi dosa. Kita tuduh dia nak dapat sesuatu, kita pun tipu. Dapat harta tu pada kita. Misalnya 2 beradik berebut harta, digunakan penipuan, dapat ada seorang. Lalu tak apa tang dia tu. Tapi kemudian harta itu diwarisi secara asalnya daripada sumber yang kotor kepada kaum keluarga dia tanpa sedar. Besar lagi. Tambah dia fitnah. Orang cerita, orang riwayat lagi. Dah 10 tahun pun orang duk ungkit lagi. Hantar tak? Dia tu. Hang jangan duk pergi kedai dia. Dia tu. Kan? Yang sedap sangat gulai di kedai dia tu. Dia buslock dalam. Biasa dengar tak? Kedai tu selok dalam. Rubuh. Padahal kawan yang meniaga tu selok dalam pun tak tentu pakai lagi. Tapi hang pergi tuduh dia. Kedai tu macam ni, kedai ni macam ni, kedai ni. Ui, kita duk bisa dengar benda ni. Duk tengengiang dalam telinga kita. Kedai tu jangan makan. Dia ada pelarih. Ni. Yang ni. Saya pernah naik bas. Nak pergi Kuala Lumpur. Sampai di Ipoh. Dia berhenti isat. Nak ambil orang Ipoh. Ada satu orang duk edar risalah. Edar risalah. Jangan makan di kedai. Satu kedai makan di Mergong. Stesen bas Mergong Syahab Perdana. Dia melempar risalah tu sampai ke Ipoh. Tujuan dia jangan kita pun kalau meluat kat orang tak sampai teratur sampai Petu State bawa serupa macam satu rim tu. Kan? Bagi. Ni kalau Pialosak jangan makan kedai ni lah, jangan makan kedai ni, jangan makan. Ya Allah. Dia buat sendiri atau dia upah orang cari makan? Macam tu. Lah ni hari ni dia senang. Viral. Bom gambar ni. Gambar ni berlaku macam ni sekian. Naknya gambar tu di mana? Muka memanglah tudung bagi gelap sikit. Kan? Jangan buat main. Ya, kalau jadi begitu cara kita, maknanya pada hari ini kita mewarisi satu dosa, kadang sanggup sampai ke tahap melakukan kerosakan kat orang lain. Ni jadi bahaya. Kan? Jadi bahaya, lebih teruk daripada serigala ni. Pasal apa? Dia kadang-kadang ya dengan sebab haus harta dan kekuasaan ni, apa yang dia buat jauh lebih bahaya, jauh lebih berat. Maka sifat ingin memiliki sesuatu adalah satu sifat yang diperlukan oleh seorang insan. Maknanya kita ni pemilikan ni ada. Memang apa dia kata sifat ni manusia perlu. Sebab manusia ni ada nafsu. Kalau Allah lantik malaikat takbir muka bumi, dia tak jadi maju. Pasal apa? Malaikat tak makan. Siapa nak buat kebun, nak buat kedai, nak berniaga, apa semua tak ada. Kan? Malaikat tak makan, tak minum, tak perlu rumah. Dia bukan perlu rumah. Jadi industri ke apa, kilang ke apa yang berkaitan lah. Tidak kan? Lepas tu orang nak menikah, dia nak menikah buat apa? Malaikat orang belah lembu saja. Pasal apa? Siapa nak ambil untuk kenduri kahwin? Pasal apa? Malaikat tak kahwin. Tapi oleh kerana manusia, dia ada keperluan. Ada yang ni, ada kedai makan, stesen minyak, bangunan, jadi driver, sebab nak naik kenderaan, boleh buat macam-macam perkara. Pasal apa? Manusia ada keinginan untuk memiliki sesuatu. Bila manusia nak memiliki sesuatu, maka digunakan berbagai cara. Dan ini tidak menjadi kesalahan. Asalkan mengikut
syariat Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kadar yang diperlukan dan berpatutan. Kalau lebih daripada patut, melampau. Islam tak bagi juga. Walaupun benda tu asalnya hukumnya harus makan ni, tapi makan dengan melampau dan pembaziran. Ya, maka tidak boleh sekalipun kita boleh kata dah memang keturunan mereka memang macam tu. Tak boleh. Dan kadang-kadang orang kata apa? Wih, dia tu mencarut orang Melaka biasa. Wih lah habau ke apa semua. Hang orang Melaka ke, hang apa ke, tak boleh mencarut. Faham? Kan? Dah dia kita biasa, kita orang Melaka. Oh. Melaka banyak. Jumpa, hei celaka. Kau tu berkenyih, hei celaka balik. Dia kata kita memang macam tu. Oh. Kan? Ataupun kebiasaan. Dia kata apa? Oh, kita orang Melayu makan banyak ni. Habis Arab dia kata kambing sekok seorang dia ayah. Kita duduk dengar dah ayat tu kan. Arab kambing sekok, 2 ekor, sekok tu 2 orang. So kadang seorang ya. Memanglah mereka makan kambing sekok seorang, 2 orang. Pasal apa? Pasal dia makan tangisi paha ya. Bagian-bagian orang Melayu jangan. Habis kalau ayam sampai leleh, dia gerit habis. Kalau ayam tahu lah takut dengan kita orang Melayu. Kan? Sup tengkok, sup kaki, kerabu kaki ayam. Orang-orang barat dia tak makan. Kaki ayam semua tu dia tak makan. Kita tengok lah ni. Kaki ayam sampai sekilo 5-6 ringgit. Kan dulu siapa pun tak mau ni tolong ambil dia buh kat kita lagi free. Lah ni jangan. Kan? Bishop nose tu. Bishop nose tu apa dah? Tu cenonggeng tu. Cenonggeng pun ada jual dah lah ni. Pasal malam tu tak? Cucuk RM2. Cenonggeng makna apa? Kan? Bangsa ni kadang-kadang dia macam-macam. Tapi kalau mereka makan kambing seorang kemudian membazir yang lain, kadang kita tengok mereka makan nasi. Saya sendiri sedih pernah tengok cara orang Arab makan. Bagi budaya mereka kalau makan lincin ni aib. Kita orang Melayu makan lincin bagus. Kan? Senang orang basuh pinggan, senang orang basuh talam. Betul. Tapi Arab kalau makan sampai lincin, dia anggap kita ni kebulok. Mesti kena tinggal belen. Kita makan satu talam nasi Arab, hak talam tu makan sampai 4-5 orang. Depa mai seorang kadang-kadang 2 orang. Dia makan kau nyak mana pun. Sapi tinggal bersepah. Makan pula kita orang Melayu jemput elok Arab. Dia sambuk kau ni habis. Kita tengok-tengok rupanya itu sebahagian bukan daripada budaya Islam. Tapi oleh kerana orang Arab kita tengok bagus kan jubah apa semua pakai. Adakah kita dah Arab biasa ustaz? Tak boleh. Hang Arab ke tak boleh harap ke? Nabi kata jangan membazir. Wala tubazir tabzira. Jangan membazir. Membazir ini adalah sebahagian daripada saudara setan. Maknanya Arab buat pun jadi membazir saudara setan, Melayu buat pun jadi saudara setan. Kita bukan nak lihat kepada biasa Ustaz, ni biasa. Dia normal dalam masyarakat antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Kadang berbeza. Dulu-dulu pun berbeza. Sekarang ni macam saya kata orang perempuan nak kambing. Tapi kalau di England ketika mana zaman mereka jadi penjajah duk main jajah kita ni, perempuan England kalau kurus tak ada siapa mau menikah. Kalau menikah orang lelaki nak senang dia kena nikah dengan perempuan gemuk. Pasal apa? Kalau laki-laki ada bini kurus, dia akan dianggap tak pandai jaga bini, tak reti bagi makan. Jadi daripada beli kahwin hak kurus nak bagi jadi gemuk, baik kahwin hak gemuk terus. Ini norma. Kan? Lepas itu orang lelaki-lelaki dia adalah cara pakaian ikut bangsa. Tapi berubah pada hari ini. Walaupun perubahan itu berlaku,
Apa tanggapan manusia terhadap perkara tu, tidak boleh menyalahi syariat. Orang Melayu ke? Tak kira lah. Kalau kata membazir tak boleh, tak boleh. Ambil yang ni haram, tetap haram. Tak boleh macam orang duk kata hari ni. Biasa Ustaz, Cina kalau tak menipu bukan Cina. Ada orang kata gitu. Mana boleh? Kita kalau tak menipu Ustaz, mana nak berjaya tengok. Ukuran kayu dia, kayu ukur dia apa? Kalau nak berjaya kena tiru satu bangsa. Tapi dia kata apa? Bangsa tu kaya sebab menipu. Maka orang Melayu pun kalau tak menipu tak kaya. Ada orang yang sampai macam tu. Kadang sampai keluar kata-kata penghinaan terhadap bangsa. Kalau jumpa ulang dengan yang tu, kata hak tu dulu baru kata ulang. Betul tak? Biasa dengar? Dia bukan kayu ukur macam tu. Kayu ukur dia benar atau tidak, salah atau betul. Syariat dia ada kaedah yang sudah tetap dan hanya berubah apabila berlaku keadaan-keadaan yang menyebabkan ia berubah. Babi haram sampai bila-bila, kan? Tapi bila tak ada makanan, berubah jadi rukhsah, keringanan. Nah, jadi kita kena faham. Jadi syariat tetap kata macam tu. Arak haram sampai bila tak boleh jadi halal. Judi haram sampai bila tak boleh jadi halal. Sekalipun kita namakan dia dalam nama yang lain. Pelacur, maka dimuliakan mereka dipanggil sebagai GRO. Guru. GRO. Maka GRO orang tak nampak sangat. Kalau nak bagi tagih tak nampak, dia akan guna perkataan pegawai perhubungan awam. Pegawai perkhidmatan pelanggan. Dia bubuh nama macam-macam. Tapi tujuan dia naknya apa? Tak usah mohong lah. Kalau dia bawa GRO tu, memang kerja dia nak berzina. Tak ada lah kata dia tak just bawa as a social. Social apa? Kan? Tapi nama macam juga daripada perkataan zina. Tapi nak bagi nampak tak apa teruk sangat ni, takut orang-orang terasa, guna hubungan terlarang. Hubungan terlarang tu apa dia? Zina. Kan? Babi tukar khinzir. Lembut, nampak asal lembut, lemah dia punya sebutan dia. Arak tukar, kan? Menjadi apa? Alkohol. Padahal alkohol bukan haram semua. Alkohol yang kita duk apa? Nak suntik, ambil darah kat tangan, alkohol. Alkohol bukan haram. Jadi haram pasal apa? Kerana berlaku perubahan. Kerana dia ada kaedah yang dibuat untuk menyebabkan dia jadi mabuk. Mabuk tu haram. Ini kita kena faham. Sebab tu syariat ni Allah bagi penetapan lah. Tak ada lagi nak timbul kat kita keliru. Keliru dia ada kaedah dia pula. Keliru dia tak mana? Bila syubhat, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang mendekati perkara syubhat, perkara samar-samar antara halal dengan haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal sangat terang, haram terang. Antara halal dan haram itu ada perkara samar, kan? Ibarat air sungai dengan air laut, tengah-tengah payau. Samar tu payau. Nak kata air laut kan, nak kata air sungai ni, nak kata air laut kan sungai, payau ni. Payau tu samar lah, mutasyabihat lah. Jadi bila tak tahu, Nabi ajak kita, faman waqa'a fi syubhat. Barang siapa yang mendekati perkara syubhat, waqa'a fil haram. Dia sebenarnya mendekati yang haram. Kenapa? Sebagaimana seorang pengembala kambing, dia mengembala kambing di tepi perenggan dengan orang, lalu takut ternakan dia masuk, walaupun dia jungai kepala belakang daripada orang kata apa, pagar tu, dia jungai-jungai, dia makan pucuk orang sebelah, maka ia mendekati juga perkara yang haram. Syubhat ni haram. Sebab tu dalam bab hukum-hukum ni, ni apa semua bab saham yang halal saham haram ni, ada juga ni syubhat ni tak tahu tak sah. Tak tahu tak sah. Kalau terang, halal terang, haram terang, jual beli halal. Apa yang haram? Riba. Antara dia ni halal ke haram,
haram. Sebab apa? Kita menolak mudarat itu daf'ul mafasid taqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat sebab yang tadi ni syubhat ni mendekati mudarat, kita daf'ul mafasid taqaddam ala jalbil manafi ataupun taqaddam ala jalbil masalih. Ada dalam bab kedua kitab kita ni. Menolak mudarat lebih utama daripada ambil satu benda dengan anggapan dia baik, walaupun benda tu tak pasti lagi. Tak pasti, kalau aku ambil ni, tak lagi mafasid, takut pula. Takut tu usah buat. Macam mana kita nak tahu takut tak takut? Nabi kata, dengarlah fatwa hati kamu. Dalam perbincangan ayat hadis tadi tu, yang apa, halal dan haram syubhat ni apa semua, dia ada satu bab di bawah dalam perbincangan Imam Nawawi dalam syarah hadis itu. Dia kata, tanyalah fatwa hati. Asal tak apa nak sedap, tak apa sedap, tak usah. Kan dia kata, ustaz macam mana nak tahu sedap? Tengok daripada buat jahat tu sedap ya. Yang tu dia tak tanya pun. Dia kata dia tak tanya pun. Tak, tuan-tuan. Kita ambil contoh dalam perbahasan tu, kata Dr. Yusuf Qardawi dalam bab ni, dia kata seperti seekor kucing yang apabila dia makan dengan makanan yang kita bagi, dia akan makan di situ. Sampai saya rasa lepas dah bab ni. Ya. Tapi kalau kucing tu dia curi ikan, dia tak makan di situ. Dia akan bawa lari pergi tempat lain. Sambil dia nak makan, dia tengok dulu. Dia langut kontumai pula, buat kayu, dia lari lagi pula. Awak, kucing ni kenal ke halal dan haram? Tuan-tuan, kucing pun kenal mana ikan halal, mana ikan haram. Itu tara dia menatang. Manusia ni pasal apa? Yang kadang-kadang sampai tak kenal, tak guna otak. Sebab dia nak jadi macam menatang. Ulaika kal an'am. Mereka macam menatang. Balhum adal. Bahkan lagi teruk pada menatang. Macam tadi kes serigala dengan manusia yang cinta dunia. Kadang manusia lagi teruk pada serigala daripada menatang. Lagi sesat. Pasal apa? Menatang pun kadang nak makan ni dia reti bikiak. Tapi kalau dia tak reti bikiak pun dia menatang. Pasal apa hang yang ada otak pergi jadi menatang? Pasal dia ada lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka ada otak, ada hati, tapi tak mau fikir. Fikir. Kan? Ada telinga tak mau dengar, orang bagi nasihat tak mau dengar. Ada mata tak mau tengok. Tu orang buat jahat tu, Allah Taala timpa macam mana? Kena tangkap, kena penjara, kena apa? Jual dada, kena gantung. Tak reti tengok lagi ke? Tu tengok orang gantung kaki. Orang naik motor macam ni, dia naik motor macam ni, kaki terkangkang naik atas. Rupanya bila kita pergi tengok dia kat hospital, terkangkang dua tangan di atas, kaki di atas, dia raise. Sampai dia punya buat Superman macam tu. Sampai dalam hospital pun orang balut dia pun macam Superman lagi. Cuba kita pergi tanya. Sempoi tak? Kan? Cuba kita pergi bisik telinga dia pada muka hang. Marah tak dia? Dia dah marah, tak boleh tangan keras apa semua. Jangan buat macam tu. Tapi kalau kita pergi kata kat dia insaf ke tak? Kita pergi tanya. Tak usah tanya lah. Tapi kalau kata pergi tanya, tuan-tuan, saya jaga jawapan dia macam ni. Dia tengah duduk tegangkang, tangan gantung, kaki gantung, duduk keras itu, simen, semua patah ni. Nak gerak pun tak boleh duduk gitu. Cuba kita pergi tanya dia. Agak-agak bila boleh keluar hospital ni? Habis sangat dia jawab. Sebulan lagi kita perih pula. Ajak tu. Dia bodoh. Dia kata kita dia bodoh. Dia kata marah kita lah. Cuba ajak. Tapi hampa ada mata pergi tengok tak? Kita kena bawa anak-anak kita ni pergi hospital. Pergi tengok. Jangan murung pula. Tu semua rih tu. Padahal kawan tu jatuh sama mana-mana. Cari makan halal, tebang pokok jatuh hari tu. Kita pergi abang anak kita. Tu rih semua rih tu. Jangan murung. Kan? Tapi kita bawa dia ni pasal apa ni? Tanya misi ada udah accident. Kita pergi melawat bawa buah tangan. Jangan pergi nak mencerca dia bawa. Ni pak cik buat main ni buah apple. Ni pasal apa anak ni? Saya jatuh motor pak cik. Orang langgak ke apa? Kadang-kadang dia abang. Kan? Saya reh pak cik.
Serius, sekarang dia ada yang elok dia abang, dia abang. Tu kita abang kat anak kita. Ni apa? Cik Riz ni. Cuba nasihat lepas sikit. Dia pun nasihat lah. Hampa jangan duk Riz macam abang tau. Ni tengok ni. Dia angkat silap kaki ni. Patah ni sebulan tak baik ni. Hampa naik motor elok-elok. Nampak? Tu dia cara dia. Bukan saya melawak tadi kata pergi tanya dia tu. Dia duk bisik gitu. Dia kata saya, ni siapa ajak kau ni? Ustaz Rizal malam tu kuliah. Marah lah orang kita pergi tanya. Tapi percaya tak kalau kita pergi tanya dia? Dia akan rasa insaf. Pasal ada mata tak mau tengok, ada telinga tak mau dengar, ada otak tak mau fikir. Ini kata Nabi dalam Al-Quran, mereka ni macam binatang. Bahkan lebih sesat lagi daripada binatang. Maka sebab tu kita tengok. Kan? Ya, Nabi kata, keinginan untuk menjadi orang terpandang ni kadang-kadang kita menimbulkan bencana dan kerosakan dunia dan akhirat. Kadang-kadang nak jadi orang pandang kita, nak jadi hebat, nak bagi nampak sakan-sakan ni, kadang menyebabkan kita timbul bencana, kerosakan disebabkan kaedah yang kita ambil tu kaedah tak betul. Kan? Sabotah, geram, bakar. Bila bakar rumah, sekali dengan keluarga dia pun mati. Padahal kita marah seorang ya. Kita sabotah dia, geram sangat, dia ni buat macam ni. Buatlah perkara-perkara yang boleh sabotah orang. Akhirnya apa jadi? Bukan orang tu seorang ya. Boleh jadi dia kena kepada orang lain. Maka sesungguhnya kamu akan sangat menyukai pangkat dan kedudukan, kata Nabi. Dan sesungguhnya ia akan menyebabkan penyesalan di hari kiamat nanti. Kenikmatannya hanyalah seketika dan penyesalannya untuk sepanjang masa. Kadang-kadang kita buat jahat atau orang buat jahat, dia telah kena orang tu, teranaya orang tu, lalu dia telah menyebabkan bencana kepada orang tu. Siapa pun tak tahu. Sekalipun orang tak tahu, tuan-tuan percayalah, orang yang melakukan perkara tersebut tetap akan rasa bersalah dalam hati. Kan? Dia rasa bersalah dalam hati. Ada satu kisah tu, anggota polis tu, dia ni kira anggota polis, dia dapat tangkap satu orang budak muda melakukan kejadian jenayah. Maka dipukulnya budak muda tu berulang-ulang sampai akhirnya budak muda yang dia pukul itu telah mengalami kecederaan parah di kepala. Lepas dia sembuh, keluar daripada hospital, budak tu jadi macam gila. Daripada seorang yang biasa jadi gila. Akhirnya dalam cerita tu lah, ni bukan cerita betul. Akhirnya dia bila jumpa budak muda tu, dia bagi duit. Dia ajak budak-muda tu pergi makan. Dia ajak budak-muda tu pergi main-main ke apa. Sebab dia rasa bersalah. Walaupun orang tak tahu, tapi dia sendiri percayalah akan jadi bersalah. Tentu kalau buat dosa, buat naya orang, tiba-tiba orang tak tahu, kita ni duk ingat tau. Kan? Ada kisah yang benar berlaku ni. Pengakuan satu orang lelaki-lelaki, dia kata dia cemburu. Dia cemburu kerana keluarga dia, mak dia ni melebihkan adik dia. Apa-apa sikit adik, sikit-sikit adik, sikit-sikit adik. Adik dapat, dia tak dapat. Akhirnya dia geram, dia tolak adik dia daripada atas. Ketika adik dia macam apa, naik basikal kayu-kayu mainan tu, jatuh bawah patah pinggang. Kan? Kemudian adik dia lumpuh seumur hidup. Dan pengakuan ni dia tak tulis nama, tapi dia kata dia sejak daripada hari itu dia rasa sangat menyesal. Tambah pula benda ni tak diketahui dan dia tak mampu nak cerita kepada keluarga dia. Dia ingat geram nak bagi sikit hati ya. Tak sangka sampai ke tahap adik dia jatuh lumpuh dan dia buat pengakuan tu dalam satu cerita lah, macam dia cerita kat orang. Kemudian bila keluarga ibu bapa dia meninggal, dia belah adik dia. Dia ambil belah adik dia ni yang lumpuh tadi ni. Sungguh pun dia sudah berbuat baik, jaga belah adik. Dia kata dia masih dihantui oleh kesilapan yang sebenarnya tidak diketahui oleh sesiapa pun. Dia kata sebenarnya itulah kesakitan yang sangat pedih yang dia sendiri tanggung, yang dia tak boleh cerita. Dia nak cerita kat siapa? Cerita kat mak dia. Mak saya tolak adik ya. Macam mana dia nak cerita? Dia kata benda tu menyebabkan meruntun jiwa dia. Dia kata sampai macam dia nak jadi gila. Tujuan dia tulis ni, dia kata nak bagi nasihat. Dia kata janganlah, dia kata, buat tiru perbuatan dia kerana cemburu yang
hanya pada kadar-kadar yang biasa-biasa, yang cemburu dia dapat lebih ni, dia kata akhirnya dia kata menyebabkan dia telah melakukan satu dosa yang sangat besar terhadap adik dia, yang pada ketika tu tak tahu apa dia dah. Cuba bayang hari ni dia pangku adik dia kata sentiasa dia duk teriak. Pasal apa? Teringat adik dia pun sayang dia kapok dia kata. Tapi kapok dia tu, peluk dia walaupun adik dia ada dosa, anggap macam abang sangat baik, dia tak tahu dosa silam yang pernah dibuat oleh abang dia kepada dia. Jangan. Ya, jadi kita mudah-mudahanlah Allah pelihara kita tuan-tuan. Kita janganlah terlibat ya. Kerana benda-benda kepentingan, keinginan sehingga menyebabkan kita melakukan kesilapan yang akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebabkan kamu ya akhirnya jadi apa? Ya, jadi menyesal. Walaupun kita dapat kesenangan tu hanya pada keadaan yang sementara. Paling kurang pun dekat dunia. Kadang-kadang dapat sat pun. Puas sat wallahu alam. Ada nak tanya apa dah tuan-tuan? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Allahumma iftah alaina iftah al-arifin warzuqna fahman nabiyyin jaqtab bil mursalin. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد